Balik kepada azab kubur. Bukan semua orang ada kubur. Betul tak? Bukan semua orang ada kubur. Tu yang mati mereka bakar, lepas tu pergi buang di laut lah, buang di sungai lah, di angin lah. Dia sama dengan cerita dalam hadis yang kawan kita tanya tu, yang hamba yang mati, yang dia bagi tahu anak-anak dah, idza mittu fa ahrikuni wa tahanuni wa zaruni fi riyah atau wa zaruni fil bahr. Apabila aku mati, bakar aku, haluskan mayat aku itu, biar buang ke dalam bahar, buang ke dalam laut. Sebab apa dia kata? Inni akhafu in qadira alayya rabbi la yu'adzibuni azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku takut kalau Tuhan dapat tangkap aku, Tuhan azab aku yang dengan azab yang dia tak azab sesiapa pun di kalangan hamba dia. Allah himpun, fajama'ahu Allah himpun dia. Cuma Allah maafkan dia disebabkan kerana dia tak ada siapa ajak dia. Limadha fa'alt? Limadha sana'at? Mengapa kau buat? Pasal apa kau suruh buat macam tu? Khaufan min azabika ya Rabb. Takut azabmu, hai Tuhan. Ghafartuk. Aku ampun kau. Jangan kita fikir kalau itu kalau kita bakar, Tuhan ampun lah. Hadis ni cerita sebab dia ni tak ada orang yang ajar dia agama yang benar. Pun begitu dia takut pada Allah Ta'ala. Dia takut pada Allah. Tapi nak ceritanya, bukan semua orang ada kubur. Habis itu macam mana nak datangnya azab kubur? Kubur ni perkataan bermaksud pada ghalibnya, pada kebiasaannya. Kita sebut kedai kopi, bukan mesti dia ada jual kopi lah, tapi kebiasaannya kedai macam tu orang kopi lah. Siapa pun mati di mana pun yang akan Allah perhitungkan dia, azab kubur itu berlaku di atas ruh dia. Bolehkah ruh sakit? Boleh. Siapa yang pernah mimpi, dia akan tahu pengalaman bagaimana dia sakit dalam mimpi dah. Sebagai Allah nak bagi tahu kita. Sebab tu Quran lebih detail di dalam nak sifatkan kita apabila berlaku kiamat kelak. Kita baca dalam surah Yasin, Allah kata apa? Wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdasi yansilu. Ditiup sur, orang terjemah bahasa Melayu sangkakala dia kata. Tiupan tu. Fa idza hum minal ajdas, dan mereka daripada ajdas. Tuhan tak kata daripada kubur, walaupun ada ayat lain Tuhan sebut kubur. Ajdas Arab ni jadas. Jadas ni apabila satu kuda tu dikeluar masa kemunculan awal tu, kan, satu dia panggil jadas Arab ni. Sebab itu tapak kaki kuda tu, hafir kuda tu jadas. Yakni apa bahasa Melayu nak ada, kalau satu orang ataupun kuda tu masa awal dia melonjak keluar tu jadas. Minal ajdas, seolah-olah kita ni ditolak keluar daripada tempat kita apabila ditiup sangkakala. Fa idzahum minal ajdasi yansilu. Sebab tu bila Allah nak sifatkan kita keluar apabila berlaku kiamat kelak, seolah-olah keluar mengejut, ditolak keluar, macam tu. Wa yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntashir. Yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntashir. Keluar daripada ajdas seperti belalang yang bertebaran. Dia tak kata keluar daripada kubur, kerana mungkin orang tak ada kubur, tapi dia akan ditolak keluar. Siapa pun kita minta, apabila kita mati, kita akan melalui azab kubur. Kita ada mak ayah kita ada saudara-saudara kita. Bila kita kenang dan fikirkan mereka sekarang ni dalam apa? Dalam azab ke dalam bahagia? Kita akan susah hati. Tapi oleh kerana kita ni masih hidup lagi, seperti mana kita minta kita dipelihara daripada azab kubur tu, patutlah juga kita minta supaya orang-orang yang kita sayang
jangan kena azab kubur. Kita mungkin tidur di rumah kita dengan bantal yang empuk. Ibu ataupun bapa kita, saudara mara kita, mungkin menghadapi azab kubur di atas apa yang mereka lakukan di dunia. Tak ada jalan untuk kita boleh tolong mereka, melainkan kita minta supaya Allah pelihara mereka daripada azab kubur juga. Itu tanda kesian kita kat mereka. Setakat kita pi ambil ziarah kubur, tuang ayam kat atas, dia tak jadi. Orang pi ziarah kubur, tuang ayam kat atas. Untuk apa? Kalau bubuh ekon pun tak kira. Dia bukan duduk di alam ni. Dia duduk di alam barzakh, alam kubur. Maka kita minta Allah lindung kita yang masih hidup ni. Hari ni mungkin kita rasa ringan, minta lindung dari azab kubur. Ustaz nak mengajak kata, ustaz tu pun mungkin rasa ringan. Tapi bila kita masuk ke dalam kubur, benar-benar kita tahu apa makna yang kita minta semasa salat. Apa makna kita minta semasa salat. Manusia ni bila dia tak lalui, dia tak berasa. Orang yang kita yang boleh berjalan ni, dalam hidup kita boleh berjalan, tiba-tiba kita tak boleh bangun. Orang ni, saya cerita, sahabat saya ada sembang ni, bila lama dia tak boleh bangun, dia tak tahu nak bangun. Nak kena pergi fisio pula dia. Belajar balik bangun. Masa tu kita akan tahu nikmatnya boleh berjalan. Orang yang tangan dia dulu boleh pegang, tiba-tiba tak boleh pegang, masa tu dia tahu besarnya nikmat. Boleh bergerak jari-jari ni. Walaupun tangan bergerak, jari tak boleh nak bergerak. Nak pegang tak boleh. Besar ya. Saya tadi pergi doktor gigi. Bila dia cucuk kita, dia bagi kebas gigi kita, kita punya kontrol kita ni tak bagus, tak kuat. Jadi kita kumur. Orang kita kumur, kita tak boleh kumur elok, keluar air tu. Kita rasa macam muka kita besar, dia tak besar lah. Sebenarnya kita rasa je, sebab dia kebaskan mulut kita tu. Tapi kita tak boleh kontrol. Sekecil itu kontrol mulut. Kita perlukan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Gerak jari, mata. Bila tak ada, kita tahu. Hari ini kita mungkin anggap ringan. Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam. Wa min azabil qabr. Daripada azab kubur. Tapi apabila pada hari jenazah kita diusung ke kubur, ketika itu semua doa ini kita perlukan. Mungkin kalau kita semayang sehari berapa kali, berapa puluh kali kita salat, ke situlah. Kalaulah dalam sepanjang hidup kita sekali kita sebut Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, dalam 1000 kali yang kita sebut, satu kali yang kita sebut itu mustajab, memadai. Kita masuk ke kubur, kita tak dikenakan azab kubur. Besar.